Selamat datang ke episod kelima, 5 anime terbaik dalam sejarah peradaban manusia. So, ini ialah episod terakhir untuk siri ini. Aku akan sambung buat podcast siri lain under podcast orang miskin untuk benda-benda bangang macam ni lah. So, anyway, terima kasih sebab mendengar selama ni. Jadi, so basically sebelum kita pergi nombor 5, kita recap balik. So basically Cowboy Bebop ialah nombor 1, dia ialah anime yang sempurna, dia ialah karya seni yang sempurna. Dia memang tak ada cacat celanya lagi in terms of story, character, animation, music. Oh my god, the music and everything else. Dia ialah anime yang paling bagus yang pernah dibuat. In fact, mungkin karya seni paling bagus pernah dibuat. Bar none. Bar none. So nombor 2 ialah Furikuri FLCL, which is anime pasal coming of age story yang paling bagus. Good character design, weird story, weird ideas, brilliant execution, multiple styles of animation, macam-macam benda. Nombor 3, Kino's Journey, yang menunjukkan ideas and stories, the potential for narrative structure, potensi untuk struktur penceritaan, macam mana kau nak cerita tu ini, benda semua. It's actually very good. Okay. Number 4 is an intense character study based on a shoujo manga, Kareshi Kanojo no Jijo, yang agak mengejutkan lah bagi aku. Sebab how come shoujo manga boleh jadi begitu hebat. So benda-benda tu kebanyakannya very deep, philosophical atau uh, conceptual, wanking, pseudo intellectual lah. So nombor 5 ni is the antithesis to all of that. Nombor 5 dalam senarai 5 anime paling hebat, 5 anime terbaik dalam sejarah peradaban manusia ialah Golden Boy. Okay. So Golden Boy dia tak ada anime Golden Boy tak ada intense psychological discussion, dia tak ada character study. It's a one note joke actually. Ni berbeza sikit dengan manga dia yang nanti aku cerita. Tapi basically Golden Boy dia ada 6 episod. Animation Golden Boy, anime Golden Boy ada 6 episod sahaja. Dan setiap satu episod semua cerita dia sama je. Si Oe Kintaro, seorang freelancer yang berbasikal. Dia kilo-kile. Dia sebenarnya pelajar Tokyo University yang telah menghabiskan kursus dia, tapi dia tak nak graduate sebab bagi dia tak cukup belajar lagi. So dia nak pergi keluar, dia nak belajar, dia nak consume experience, skills, information sebanyak yang mungkin. Dan itulah tujuan hidup dia, iaitu untuk menjadi seorang pelajar sepanjang hidup. Okay. So basically setiap episod dia akan bekerja dengan atau dia bekerja untuk seorang perempuan yang mula-mula akan tengok dia macam Mamat ni loser, sampah sarap, lucah. Memang dia lucah apa? Dia ada satu skit dia dengan toilet. Mana-mana tempat dia pergi, dia suka kalau perempuan tu dah duduk kat toilet, dia akan pergi kat toilet tu, lepas tu dia letak muka dia dekat toilet sebab nak merasai kehangatan punggung perempuan tu masa dia kencing atau berak. So yeah, it's that kind of anime. It's not hentai, not really. Ada sedikit nudity sikit saja, tapi kebanyakannya well, it's not for under 18 years old lah benda ni. So budak-budak jangan bagi tengok Golden Boy. And dia tak deep langsung, dia shallow nak mampus. So dalam setiap episod dia bekerja bersama atau untuk uh, perempuan yang lawa-lawa ni, perempuan titip besar, perempuan whatever lah kan, macam-macam lah. Jadi eventually dia orang akan tahu yang sebenarnya Oe Kintaro ni power gila babi. Oh, sebenarnya dia power nak mampus. Oh, so dia orang salah pasal dia. So blah blah blah. So it's nice enough for 6 episodes and kelakar. They had enough material untuk 6 episodes. Tapi kalau nak dipanjangkan cerita ni memang dia tak boleh dipanjangkan. In fact, aku berani cakap lah yang aku letak Golden Boy nombor 5 sebab personal sentiment, aku suka tengok benda ni. Inilah cara aku introducekan anime kepada ramai orang. Sebab dia ada 6 episod saja. Dia tak deep langsung. Dia lawak dia bodoh nak mampus, kelakar. I enjoyed it. Aku suka gila tengok. And aku tak perlu fikir, aku tak perlu cerita kat orang. Lepas aku tunjuk kat orang benda ni, aku tak payah nak go into intense discussion pasal apa sebenarnya yang jadi,
Apa maksud benda tu, apa maksud benda ni. So it's very straightforward. It's a comedy, it's light-hearted, it's a bit lucah, so budak-budak lelaki suka. So budak perempuan kau jangan tunjuk lah benda ni kat budak perempuan. Dia orang akan rasa offended tu, something like that. Most of the, a lot of them, for some reason. Masa aku tunjuk lu, banyak kali offended. You, mampu kau lah, burit kau. So anyway, so Golden Boy, tak ada apa nak cakap sangat pun pasal benda ni. Dia punya manga sebenarnya very deep, tapi tak jadi. Deep tak jadi, and aku tak suka langsung. Langsung tak suka benda ni. Dia punya manga. Dia punya manga buruk nak mampus. Dia cuba nak cakap pasal future of Japan, ada rival untuk Oe Kentaro, betul benda. Aku macam bodoh lah masa ni. So anyway, pergi mampus. Manga dia buruk nak mampus. Kau jangan tengok. Tapi kalau kau nak tengok hentai, dalam manga dia adalah Oe Kentaro bromance, ada nudity, ada macam-macam benda lah. Aku rasa Mamat Tatsuya Egawa ni sebenarnya dia nak buat apa nama ni, manga lucah kot. Tapi anime dia not bad. Anime dia bukan not bad. Anime dia essentially very fun. So lain dengan yang yang 4 ekor sebelum ni yang memang intense. Study philosophical, psychological shit, whatever the fuck, multi-layered. Mamat Natang ni tak ada layer langsung. Golden Boy cuma ada satu layer saja. It has one layer, it is a one note joke. Dia adalah satu lawak yang diulang-ulang. Tapi dia adalah lawak yang best. Cara dia orang buat and whatever else. So anyway, sebab ini adalah the last episode under the series 5 anime terbaik dalam sejarah peradaban manusia, aku nak cerita juga pasal The Also Rans yang hampir aku masuk ke dalam ni. Tapi aku rasa tak balance list tu sebab too deep, too similar, this one did it better, blah blah blah. So okay, let's go. Okay, another thing aku suka gila dulu sampai sekarang ialah Neon Genesis Evangelion. Okay, Neon Genesis Evangelion dia redefined macam mana mecha anime. Mecha ialah robot-robot besar lah. Mecha sebenarnya apa-apa mesin. Yang complicated sikit. Tapi for all intents and purposes, kita cakap mecha ialah robot besar. Okay, untuk anime jenis robot besar, Neon Genesis Evangelion telah menukar kesemuanya. Okay, robot besar, mecha anime start in the 70s dengan Tetsujin 78. Istilah aku. Gigantor. Kalau Mamat tu apa, Go Nagai punya benda would be Mazinger Z, Geta Robo, Grandizer. So all those things. Dia start dengan design yang very clunky tau. Design dia macam lelaki yang very, it's like lagu dia pun macam Rewa Nami da Naga Senai. Tak. So basically even lirik lagu dia pun ialah aku takkan menangis sebab aku ialah gunung keadilan. No, that's exactly what some of the song lyrics are saying. Itu memang betul-betul terjemahan lirik yang sebenar tau. Macam aku ialah seorang pejuang keadilan, bla bla bla. So semua karakter dia orang lebih kurang sama in the sense that dia orang penegak keadilan, dia orang berjuang untuk orang yang lemah. And kadang-kadang dia orang brutal lebih-lebih. And design dia orang macam tu. So bila kau sampai ke penghujung 70s, kau keluar Gundam tau. Gundam. So Gundam menukar design robot kepada lebih more realistic. Sebab zaman dulu kalau kau tengok macam Raiden, Getter Robo, kalau Getter Robo ada 3 jet kecil bergabung, tiba-tiba jadi robot. Entah mana-mana keluar dia punya tangan, dia punya kaki, whatever. So those zaman tu Raiden, Daitan 3, siapa lagi? Mazinger Z, Getter Robo, Great Mazinger, Shin Getter Robo, all this whatever lah, Grandizer tu semua, boleh dikatakan zaman super robot. Robot tu super gila. Robot tu dia ada kuasa, dia ada life force. Dia boleh macam keluarkan macam betul-betul orang Tosho Daimos kalau kau ingat. So semua macam tu tau. Jenis entah apa-apa design dia. So bila 1980s kita dapati mecha anime didominate oleh series Gundam tau. Gundam for the next 2-3 decades. Decade and a half lah kalau kita ke Evangelion. Sebab maybe a full decade sahaja. Sebab okay, dia orang dominate dia dengan design real robot tau. Real robot ialah robot yang realistic. Power source dia kena ada
benda yang betul. Contoh Gundam Universe, kau ada Minovsky Drive, ada Minovsky Particle, cerita pasal macam mana dia orang kena beritahu lah. Macam Macross pun, which is basically Super Dimensional Fortress Macross, Space Dimensional Cavalry Southern Cross, and Genesis Climber Mospeada yang bergabung jadi Robotech, whatever. Okay, itu cerita lain. Tapi the fact is, all these things are based on real world punya concerns. How much energy do you need to move a 50-foot tall robot? You know, that kind of stuff. So, apa benda, dia cerita pasal punca kuasa, dia cerita pasal whatever. So, Neon Genesis Evangelion, dia tukar semua sekali. Jadi macam, oh robot dia, organic. And design dia instead of macam Gundam, kebanyakannya design based on baju zirah Jepun tradisional lah. Baju zirah tradisional Jepun. So Neon Genesis Evangelion, dia pergi ke design yang lebih bagi aku organic. And kalau kau nak kira sebenarnya setiap pilot tu, dia sebenarnya jadi pilot kepada robot yang pernah menelan mak diorang. Macam Asuka and Shinji, mak diorang pernah hilang diserap oleh robot-robot tu. Sebab tu diorang boleh kawal robot tu, diorang boleh jadi pilot robot tu. Dan tempat diorang, cockpit diorang, sebenarnya lebih kurang sama tempat dengan rahim tau. So basically robot ni is very feminine. Kalau kau tengok real robots and super robots, design dia very masculine, you know. Yang Evangelion ni design ni very feminine and whatever else, and it influenced the design process of, bagi aku lah, semua anime lepas tu, and it introduced the organic part of the whole thing lah, whatever the hell. So, and apa yang aku suka pasal Evangelion awal-awal ialah because it freaks the fuck out of my friends bila aku cerita pasal benda-benda yang aku jumpa dalam ni, which is Judeo-Christian imagery dia, and Judeo-Christian motifs. Okay, so lawan si Evangelion ni ialah bukan robot lain, tapi something called angels. So angels ni berdasarkan angels yang wujud dalam kitab Talmud. Talmud ke? Okay, aku tak sure lah. Tapi angels yang ada dalam agama Yahudi. So kau ada Israfel, which is in Islam kita panggil Israfil. Tapi itu ada Israfel lah, apa benda lah, macam-macam lah, Raguel, whatever. So nama-nama angels tu, itu jadi monster. Lepas tu bila dia orang bergabung, okay, angels tu sebenarnya nak bergabung dengan Adam atau Lilith, mana-mana lah. Dia orang pergi kat tempat tu sebab okay, aku tak nak cerita pasal Evangelion sangat, nanti korang kita tak ada masa. Tapi suffice to say, they introduce concepts yang best, macam ada Tree of Sephiroth. Okay, Tree of Sephiroth ialah kepercayaan dalam Judaism bahawa sifat-sifat manusia, bukan sifat manusia, sifat-sifat murni dan mulia dan teruk terbahagi kepada 3, which is binatang punya level, manusia punya level, and then ada angel punya level. So kau sepatutnya pergi menuju ke arah angel punya level, which is sifat-sifat murni lah, baik, penyabar, whatever the hell. So that's Tree of Sephiroth. Dia punya main weapon ada Lance of Longinus, which is Longinus is the Roman soldier yang bunuh Christ on the cross by using his spear. So adalah, okay, fine. It's deep, very deep, very theological, and it is an intense psychological study of Shinji Ikari. Ikari Shinji. The main character. Dia dengan bapak dia, relationship dia dengan bapak dia, and everything else, so on so forth. And sebenarnya Neon Genesis Evangelion, despite pengaruh dia kepada mecha anime, dia sebenarnya bukan mecha anime. Dia sebenarnya cerita psikologi, itu je. Yang menggunakan tropes mecha anime untuk sampaikan cerita. Hideki Anno buat benda tu semata-mata sebab tak silapnya bapak dia mati atau sakit. So he was going through some shit. Dia melalui masa yang susah, masa yang getir pada masa dia buat, semasa dia buat Neon Genesis Evangelion. So dia adalah ada religion, bla 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 ini. So all those things dimasuk dalam ni, dan the first original 26 episodes of Neon Genesis Evangelion ialah bagi aku masterpiece. The remake, the rebuild of Evangelion, semua projek tu aku tak suka. Aku rasa animation lawa tapi tak best. Sebab it's like Evangelion light. So tak best. And aku tak suka the fact that lepas siri tu habis, banyak fans tak puas hati, suruh dia tukar, suruh dia minta maaf. Hideki Anno, the director, minta maaf, cukup kepala dia and buat filem Death and Rebirth. Aku suka scene dalam Death and Rebirth, tapi in terms of character build up, sebenarnya the movie suck. Okay, fine. That's for another day.
The next one is Panty and Stocking. Panty and Stocking ialah basically ni Gainax Studio juga buat. Tadi Gainax, ni Gainax juga. So see, aku suka Gainax punya stuff. Panty and Stocking ialah Gainax Studios answer to the immensely popular Powerpuff Girls, Craig McCracken punya stuff, dan Gandhi Tartakovsky punya stuff, macam Powerpuff Girls, apa nama ni, Dexter's Lab and everything else. Tapi dia bukan tu saja tau. Dia juga Panty and Stocking, dia sebenarnya anime yang ambil banyak tropes and elements daripada western culture, daripada western pop culture, daripada segi lagu, references, macam-macam benda. So basically Panty and Stocking is uh, the Japanese people, the Japanese artists saying that, hey guys, we get you, kind of shit. So there are so many things yang ada dalam ni yang aku suka gila babi. And kalau aku start cakap macam Evangelion tadi, kita akan go for like 5 hours lah, sebab aku suka gila Panty and Stocking. Check it out. Berserk. Okay, Berserk punya anime, dia ambil bahagian manga Berserk yang paling best, which is dia cerita pasal backstory of Guts. Macam mana Guts tukar daripada kecil sampai dia jadi Black Swordsman. So Guts itu memang cerita yang best lah. It's a cerita yang complete, yang best, yang aku rasa aku suka kalau sebenarnya dia habis kat situ. Tapi masalahnya cerita ni tak habis. Problem dia ialah manga artis yang buat cerita ni dia give up halfway. And sekarang cerita tu tergantung, manga tu tergantung. Tapi kalau kau tengok 25 atau 26 episodes of Berserk ni, dia bagus. Dia cerita pasal Guts ya, tapi dia juga pasal Griffith. Dia cerita pasal the rise and fall of a man's dream. So it's really nice. Kau have to check it out. It's really good. Gore is tak appropriate. Ni semua kartun ni semua tak appropriate untuk budak-budak. Serial Experiments lain is a deep anime. Deep anime. Dia question pasal reality. Okay, kalau aku nak summarize sikit spoiler. Semua ni spoiler. So basically lain ialah bukan manusia. Dia ialah satu program komputer yang ditulis ke dalam memory setengah manusia. So basically AI this is the anomaly. What you call it? Kau tahu kan ada people are saying, historians are saying, Carl Sagan semua cakap yang pada satu masa kita akan ada situasi di mana komputer jadi gain sentience, dia jadi conscious. So this is what happens after that. So komputer, mesin semua, bukan semua lah, ada satu komputer yang gain sentience. Dia sedar, dia ada self awareness, dia sedar diri dia, oh aku ada kat sini, whatever. So apa yang dia buat after a while ialah dia nak masuk dalam dunia sebenar. Okay, dunia kita. And bagi dia, sebenarnya you can program people's brains to perceive something. Katakanlah aku program 50 orang untuk tengok ada satu gelas dekat depan diorang. Kita kumpul 50 orang tu dalam satu dewan, kita program otak diorang supaya tengok ada satu gelas. So bila ada cukup orang yang tengok benda tu wujud, adakah benda tu wujud? So mesin tu percaya ya. So itu apa yang dia buat. Dia brainwash a few people and dia bagi dia orang tengok yang ada seorang budak perempuan nama lain. Tapi cerita ni ialah pasal perception lain sebagai something else. Dia dicipta berdasarkan hacking brain orang lain yang cakap bahawa dia wujud. Dia wujud semata-mata sebab orang fikir dia wujud. And orang fikir dia wujud sebab kena brainwash dengan this one artificial intelligence. So it's very, very deep. It's about perception, reality. It's about how people cope with these things, blah blah blah, so on and so forth. It's nice, 12 episodes. Tapi sebab dah banyak sangat dalam list aku yang very deep, very conceptual, cerita soal benda tu, benda ni. Aku rasa Kino's Journey dah cukup in terms of conceptual storylines and story structure and narrative formats and whatever else. And Furikuri in terms of experimental animation, and then apa nama ni, what's the other one, Karishikano Jijo, dah cukup untuk cerita pasal intense psychological study. So serial eksperimen lain is good, not good enough to be part of the top 5. Martian Successor, Nadesco, Mobile Battleship. Aku tak tahu yang mana satu.
yang nama untuk Siri dia. Siri, I like the TV series and the movie, whatever, both of them best. So ada 26 episode. Aku suka Nadesiko or Nadesco sebab Nadesco ialah satu parody kepada semua anime, especially mecha anime. So dia set dalam dunia real robot tau. Tapi dia kutuk super robot punya tropes. Macam kalau nak menyerang, ada satu pilot ni dia insist kau kena jerit nama serangan kau. Lepas tu dia cakap dia bukan voice activated. Serangan ni macam tak kira crash or something, tapi dia orang just tekan butang je. So it's that kind of it's kind of bullshit stuff yang dia orang point out, dia orang main. So basically kalau kau minat anime, hanya kalau kau minat anime, kau akan dapat menghayati lebih lawak dia, sebab dia buat lawak pasal anime. It's a meta series lah basically. And then we have Ghost in the Shell. This is something yang aku pondered, should I put it in instead of Golden Boy? Sebab aku suka gila cerita ni. Tapi aku rasa macam tu lah. Problem macam lain. It's too deep. It's too deep. Aku mula-mula tengok Ghost in the Shell movie dia, late 90s. So aku tengok Ghost in the Shell movie. The movie is actually about okay, Makoto nak jumpa dengan Puppet Master. So persoalan dia ialah what makes a human human? Hence Ghost in the Shell. What is the soul? What is the human soul? Okay, sebab Makoto Kusanagi dia bukan manusia dah, dia manusia. Tapi badan dia sebenarnya semua robot. Semua badan dia robot. Yang ada cuma otak dia je. Otak dia otak manusia, yang lain semua robot. So ada ramai orang dekat dunia dia orang ni, dunia Ghost in the Shell yang macam ni tau. Maksudnya otak dia orang manusia, badan dia orang semua robot, benda lain semua whatever, so that they can be almost immortal. Asalkan dia ada cukup duit untuk transfer to another body, dia punya otak yang in case dalam satu hard shell or whatever, they will live forever lah basically. But there is a consideration though, in the sense that what if your consciousness can exist without the brain? Kalau kesedaran kau boleh wujud tanpa otak kau, maksudnya kau boleh jadi completely 100% robot tapi dengan consciousness, dengan kesedaran manusia, kesedaran kau sendiri. So cerita movie Ghost in the Shell yang first tu, yang orang gila babi rasa best sangat tu, it's basically about that lah bagi aku. It's about shit, and then apa maknanya aku jadi manusia, or whatever the fuck lah. And then because if you replace your parts one after the other and then with something else, and eventually kau replace kau punya brain with something else, so what's left of you? Kau masih ada ikatan kepada badan kau lagi ke tak, or something like that? So that is the main question of Ghost in the Shell. Itu ialah persoalan utama Ghost in the Shell, pasal itulah kewujudan kita, bla bla bla. Tapi aku suka juga dia punya TV series Ghost in the Shell Standalone Complex. Standalone Complex dia ada benda-benda tu, the basic stuff, sebab tapi dalam tu persoalan tu dipaskan kepada Tachikoma. Sebab Tachikoma ni is about AI yang adalah kau tengok lah whatever the fuck. So dia ada lagi persoalan tu, tapi persoalan lain yang bukan persoalan, observation lain yang dia buat ialah social observation. Standalone Complex banyak buat komentari pasal how people react, macam mana orang react dalam situations of crisis, in crisis situations, dalam situasi-situasi yang mencengkam, yang mengancam. Okay, sebab standalone complex means this social thing, this sociological thing, this social phenomenon yang kita nampak dekat Malaysia sendiri. Basically, katakanlah ada 5 hingga 10 orang, 10 orang lah kita cakap, 10 orang buat benda yang sama separately, tak ada concern dengan satu sama lain. Katakanlah kita cakap macam ni, 10 orang, seorang dekat setiap capital of each state, satu kat Kanga, satu kat Pulau Pinang, satu kat JB, satu kat Pahang, Kuantan, satu kat Kuala Terengganu, satu dekat whatever lah, semua all the capital states. Tiba dia orang start menari bogel pada hari yang sama. Okay, kita kalau macam tu, orang akan tengok macam, uish, ada konspirasi orang menari bogel pada hari ni. Oh, ni mesti ajaran sesat, kumpulan penjeraya, kumpulan pengganas, atau ayah pin, aku tak tahu lah benda apa. Tapi orang akan tengok tu sebagai satu movement. Walaupun sebenarnya, dia orang semua
secara tiba-tiba seorang-seorang nak buat benda tu. So, standalone complex, one of the things yang diorang explore ialah people's reaction. We're talking about mass consciousness movement, mass conscious movements and whatever else. It's sociological stuff lah, sociological stuff, whatever the fuck. And it's also a very nicely animated action thriller anime. Tapi kalau kau tengok Ghost in the Shell, kau nak tengok action, kau akan disappointed. Sebab action dia gila babi best. Gila babi best. Tapi it's merely punctuations to long meditations about self, about society, about people, blah blah blah. So kalau kau, if you're not up for that, so kau, yeah, whatever. So, banyak lagi aku tak senaraikan sebab mampulah, susah lah. Nanti kan orang ingat aku dropping names. Aku suka juga Satoshi Kon punya stuff. Tokyo Godfathers, Perfect Blues, first one. Aku suka Jinro, Mamoru Oshii. Aku lupa lah. So, aku suka macam-macam lagi. Tapi, kalau aku listkan semua dalam satu video, memang tak habis lah.